So IRF kita tahu dia memang selalu kan mengambil peluang untuk menimbulkan keraguan terhadap Islam. Saya berani kata dia adalah merupakan satu kumpulan liberal, kan? Sebab terbukti sebelum ni banyak pernyataan dia yang menunjukkan bahawa dia tak menyokong Islam pun. Dia menolak syariah dengan menggunakan hujah syariah, kan? Atas nama maqasid, atas nama apa-apa semua, itu memang permainan dia. Dia bawa tokoh, contoh macam dulu dia bawa Tauhid Ramadan, yang terbaru dia bawa Profesor Abdullah yang mengaku bahawa dia adalah merupakan seorang profesor yang faham Islam. Jadi dia baca Quran, dia kata dalam Quran tak ada hudud, kan? Dah tak ada undang-undang Islam. Jadi dalam Quran tu ada apa sebenarnya? Kan? Apa benda ada dalam Quran tu? Undang-undang mereka yang dia pertahankan pun tak ada, kan? Jadi apa benda yang dia cakap ni? Dia sebagai profesor sepatutnya bercakap betul-betul lah, kan? Dia bernoktah dan berbutir apa benda yang dia nak sampaikan, kan? Dalam Al-Quran banyak benda tak ada. Solat isyak, solat subuh, solat ada tak dalam Quran? Tak ada. Wuduk apa semua tu, tayamum, kan? Perincian tayamum apa semua ada? Tak ada. Haji, sa'i, kan? Banyak lagi lah benda tak ada. Jadi adakah maknanya tak ada dalam Quran? Maknanya tak ada lah, kan? Jadi bukan macam tu. Kalau seorang profesor dalam bidang ilmuan Islam, dia tahu cara Al-Quran ditafsir, cara mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, kan? Dan sebenarnya apa yang ada dalam Al-Quran tu memang jelas menunjukkan bahawa undang-undang Islam tu ada, kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kan? Jadi maknanya orang mencuri kena potong tangan, orang berzina kena sebat 100 kali, kan? Dan banyak lagi, kan, hukum-hukum Islam dalam Al-Quran. Jadi dia kata tak jumpa, kan? Saya tak tahu dia baca sampai muka surat berapa. Itu satu persoalan yang dia kena jawab lah. Kalau dia baca muka surat pertama sampai Al-Fatihah je memang tak jumpa. Tapi dia baca surah Baqarah, dia baca surah Imran, dia baca surah lain, apa semua dia akan jumpa. Jadi di sini satu persoalan yang cukup penting untuk kita faham adalah sebahagian daripada kata-kata orang yang dianggap sebagai ilmuwan Islam sebenarnya tidak mewakili Islam pun. Tidak mewakili Islam pun. Dan tidak menggunakan rujukan Islam pun, kan? Tidak menggunakan apa pun. Jadi dia berhujah untuk mengelirukan Islam dan juga mengelirukan umat Islam. Jadi hujah tu kepada kita tolak. Dalam masalah pelaksanaan undang-undang Islam, kan, ia adalah merupakan sesuatu yang memang jelas dalam Al-Quran, kan? Kita tengok dalam sejarah Rasulullah SAW potong tangan orang yang mencuri. Kita tengok dalam sejarah Islam Nabi merejam orang yang berzina. Kita tengok dalam sejarah Islam Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan yang murtad. Kita nak buang mana nas-nas tu? Kan? Kita nak buang mana nas yang secerah matahari di waktu tengah hari, yang tidak ada jerebu, tidak ada apa semua ni? Mana sesuatu yang cukup terang, kan? Macam mana dia boleh tak nampak? Itu sebab saya tanya tadi, dia baca muka surat Quran sampai muka surat berapa, kan? Kalau dia baca sampai habis, dia akan jumpa. Jadi macam IRF, saya secara sengaja saya nak sebut kepada IRF, saya rasa IRF kena berhati-hati. Sebab apa yang dia sebut adalah sesuatu yang berada pada sempadan di antara iman dan kufur. Kalau dia kata kita boleh tolak, kan, cadangan daripada PAS, itu masih okey. Tapi kalau dia kata pelaksanaan syariah adalah merupakan sesuatu yang tidak dituntut oleh Islam, itu boleh jatuh kufur, kan? Jadi dia bermain pada sempadan di antara Islam dan kufur, dan itu adalah merupakan sesuatu yang bahaya untuk dia, kan? Dia tidak akan selamat di dunia, dan lebih teruk lagi dia tidak akan selamat di akhirat, kan? Jadi kalau dia sebagai seorang Muslim yang sayangkan nama IRF tu, Islamic Renaissance Front, kan, dia sepatutnya memperjuangkan apa yang ada pada Islam itu sendiri. Bukan ambil daripada luar, entah mana-mana, entah dia baca Bible dicampur dengan Quran, dia baca kitab Veda dicampur dengan tu, dia baca falsafah Greek apa semua, dicampur-campur semua sekali. Dia pun proses dan akhirnya keluar, kan, kata-kata bahawa, kan, syariat Islam tak ada. Dalam tulisan dia sebut negara Islam paling baik adalah negara sekular. Jadi cuba bayangkan, kan, mana negara Islam paling baik adalah negara sekular. Macam mana kita nak proses, kan? Kita tak boleh faham. Jadi sebab itu bila bercakap tentang ini, saya memang secara sengaja saya nak sebut bahawa IRF dia kena berhati-hati dalam apa juga statement dia, terutamanya apabila berkait dengan hukum-hukum Allah SWT. Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang menolak hukum Allah ni pecah pada 3 je. Fa'ulaikal kafirun, zalimun, fasiqun. Jadi salah satu akan terkena kepada dia apabila dia menolak hukum Allah SWT.